Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillah, ma sha Allah. La yasuqul khaira illa Allah. Bismillah, ma sha Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah, ma sha Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, ma sha Allah. La ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah, ma sha Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla 'ala ma'siyatillah illa bi asmatillah wa la quwwata 'ala ta'atillah illa bi 'aunillah. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين والتابعين، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسامرنا وسلسلتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى روح الإمام حجة الإسلام وبركة الأنام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله، وإلى الحبيب زين بن إبراهيم بن سميد حفظه الله، وإلى صاحب هذا الكتاب الحديث محمد أمين بن أدروس الحسيني. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kita jumpa lagi sejak sekian lama tak berjumpa. Masjid ni lah yang paling saya jalan, paling kuliah saya yang paling jarang sekali. Apapun kita usaha juga untuk meneruskan kuliah, sebab kitab yang kita baca ni bukan sebarang kitab. Kita baca ni bukan sebarang kitab. Ini diajar oleh seorang wali Allah, oleh seorang faqih zaman ini. Saya bercakap ni tak kuat sangat dekat bawah tu. Saya rasa macam kuat sangat. Tak juga. Tak sampai hati pula saya nak cakap kuat. So aku kena. Boleh tak? Yang saya cakap ni jelas tak jelas? Jelas. Baik. Dahulu kita berhenti, kitab ini dia mengajar kita adab, dan bila kita baca ni bukan sekadar khatam sahaja, tidak, mesti kita amalkan. Tadi saya kuliah Zuhur dekat Masjid Wilayah. Kami baru khatam adab yang ke-7. Jauh dah kami pergi. Adab yang ke-8 dah pun. Tadi kami khatam adab memakai cincin. Kalau pakai cincin orang lelaki, pesan abang ngaji nanti, pakai cincin macam saya ni. Orang lelaki pakai cincin tangan kanan, jari kelingking. Mata dia ni sebolehnya batu akik, mata dia ni. Dikai dia sebolehnya perak, jangan aluminium, jangan besi, kayu kokar boleh, plastik pun tak apa, tapi jangan besi dengan aluminium. Berat hak dikai ni, berat dia jangan lebih dari 4.6 gram, bukan kilogram, gram. Mata dia ni bila kita pakai, elok letakkan sebelah tapak tangan. Ni tapak tangan ni kan, macam ni. Inilah yang paling sunnah sekali bagi lelaki. Boleh kalau pakai sebelah ini boleh, tapi kurang elok banding dengan yang ini. Ini pula pakai macam ni ataupun macam ni. Tapi pesan dengan abang ngaji kat rumah, datuk kat rumah, jangan
pakai cincin dua ni, dua-dua macam ni, satu di tengah, satu jari manis jangan. Sebahagian ulama kata haram, sebahagian kata makruh. Nah, adapun ma'ajah ke ajah, datin-datin boleh pakai macam biasa sebelah ni. Nah, sebelah jari apa ni, manis ya. Kami macam ni pakainya. Nanti kalau tengok orang pakai macam ni, terutama ustaz-ustaz, jangan dok, oh kesian tengok ustaz kita pandai pakai cincin, tak, sangat pandai. Sebab dah habis kita khatam dah kita baca. Itu tujuan. Setengah orang pakai macam ni, setengah macam ni. Kita baru tajuk yang pertama kan. Ni adab-adab sebelum tidur ni kan. Dah berapa kali dah kita tidur ni. Mari kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Adab pertama dengan adab yang ke-15 dah selesai rasanya. Kalau catatan saya ni lah. Ke belum? Belum lagi. Masjid ni nama masjid apa ni? Al-Mu'minun, masjid section 7 Shah Alam. Bukan. Al-Mu'minun, USJ yang catatan saya ni 6 bulan 11 dulu. Betul ya? Sebab bulan 12 kita tak mengaji, bulan ni mengaji. Kalau begitu sampai muka surat 15. Sekarang 16. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat sama-sama. Saya ulang balik 15 ya. Dia qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ala bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Kelas kita sampai pukul 4 kan makjab. Pukul 4.30 sebelum asar. Pukul 4.30. Pukul 4.15 tu bolehlah nak tanya soalan kan. Paling bagus tulis senang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini baca banyak sikit supaya kita sama dengan masjid lain Di antara adab-adab ketika akan tidur. Ni tidur malam, bukan tidur waktu mengaji, bukan. Nombor 15, meletakkan tangan di atas pipi. Ni tangan ni di bawah pipi tu saya jadi macam mana atas pipi silap. Meletakkan tangan di bawah pipi. Ni pipi, ni bawah, tak tangan bawah ni. Tidur macam ni. Tidur position kita seperti dalam kubur. Dia mesti baring sebelah kanan. Tidur macam tu. Di awal tidur. Nanti bila dah tidur berdengur habis semua, itu bukan lagi di bawah kawalan kita. Jangan-jangan tangan kat tekuk pengaji. Tidurnya tak. Itu kita tak boleh nak kawal. Dia mula-mula tu dia bersopan lah. Elok sopan. Masya Allah. Allahu Akbar. Berdasarkan hadis Nabi an Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Huzaifah ni sahabat Nabi yang boleh tengok muka orang yang munafik. Jaga-jaga. Ada orang yang boleh tengok, dia tengok muka ni hanya kuat bohong ni hanya munafik ni. Adalah kelebihan Allah bagi tertentu, kelebihan tertentu pada orang yang tertentu. Tapi syarat hatinya mesti bersih. An Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-layl wada'a yadahu tahta khaddihi. Ada yang belum dapat kitab ni tak? Ada lebih macam. Lupa bawa. Tak yang belum. Kalau yang belum dalam kereta saya tu adalah lebih. Kalau nak bolehlah ambil, tapi berjalan jauh sikit lah sebab saya letakkan. Hujan tak sebelah belakang. Nak ambil lepas ni boleh juga. Tapi nak ambil sekarang bagus lagi sebab kita nak belum sebut sejam lagi ni. Macam mana nak ambil kan? Ambil kemudian. Ambil kemudian ambil sendiri boleh. Saya lepas ni pukul 4.30 ni saya kena bertolak terus saya solat dekat kawasan kami sebab guru saya datang dekat KL tu, saya kena segera pergi.
Babai sepanjang nama guru kita kami. Baba ni kalau tuan-tuan kalau pernah dengar nama Baba ni maksudnya guru besar. Guru besar daripada Fatami. Kalau sebut Baba ni bermakna semua ilmu dia boleh ajar. Itu sebut Baba. Bukan bapa. Kan kadang-kadang orang sebut mak, mama kan. Kalau baba ada. Ni kalau orang alim Fatami Thailand, orang Islam tu dipanggil baba, bermaksud dia boleh ajak semua ilmu. Dan ni doa ada dekat Seri Gombak, Masjid Khairiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung. Idza akhadha madja'ahu min al-lail wada'a yadahu tahta khaddihi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Daripada sahabat yang bernama Hudzaifah radhiyallahu taala anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika akan tidur berbaring di malam hari, beliau baginda lah kita terjemah Melayu kita, baginda meletakkan tangannya di bawah pipinya, dekat sebelah ya, bukan dua belah, sebelah. Tidur lagu tu lah, saatnya. Nombor 16, membaca zikir sampai tertidur berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awal insanu ila firashihi idza tadarahu malakun wa syaitan fayaqulu al-malak ikhtim bi khair wa yaqulu syaitan ikhtim bi syarr fa in dzakara Allah azza wa jalla hatta taghlibahu aynuhu tarada al-malaku syaitan wa bata yakla'uhu. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Jika seseorang berbaring pada tempat tidurnya, siapa nak tidur ni, maka malaikat dan syaitan berebut mendatanginya. Kita tak tahu sebab mereka bertuduh di satu alam lain dan mereka punya jisi batang tubuh, tapi batang tubuh yang halus. Kita tak dapat manfaat kecuali ada orang yang Allah bagi kelebihan nampak lah. Memang ada. Saya pernah jumpa orang yang boleh tengok jin. Kita pun susah hati. Kita usah di sana. Mana kita nak cari di sini? Mana? Dia kata ada orang di kepala cicak. Sebenarnya jumpanya ada orang kena sihir. Dia jual, katanya wallahualam, saya pun tak tahulah. Saya bukan pandai sangat ilmu bomoh ni. Jadi satu hari malam tu, dah beberapa malam dia tak boleh masuk bilik tidur dia. Katanya ada orang buat sihir depan rumah dia tu, ditanam tengkorak macam ditanam binatang tulang tikus, tengkorak tikus ya. Bila dia melangkah tu, Masya Allah, kena. Kita pun jaga-jaga juga lah. Sebab itu selalu baca Ayatul Kursi 9 waqaf lah. Ayatul Kursi 9 waqaf. Waqaf yang ke-8 tu ulang 3 kali ataupun 7 kali ataupun 3 kali, 5 kali, 7 ataupun 11. Tahu tu kan yang waqaf tu kan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Ini ulang. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wala ya'uduhu hifdhuhuma wala ya'uduhu hifdhuhuma. 3 kali minta apa dah? Wa huwal aliyyul azim. Katalah siapa-siapa kena histeria sementara tunggu ustaz, mak ajah tu tahanlah, dia kaki ada tahan tangan. Waktu tu baca apa? Baca hak tadi. Tapi yang diulang yang tadi lah. Ulang 3 boleh, 5 boleh. Jangan duk takut, baca dengan yakin. Jangan baca sampai gigi berlari-lari baca takut. Sebenarnya dia takut, tapi dia psycho kat kita. Jika seseorang berbaring, malaikat dan syaitan berebut, kita tak nampak lah. Malaikat berkata, Ya Allah, tutupkanlah amalan dia dengan kebaikan. Dan syaitan berkata, tutupkanlah amalan dia dengan keburukan. Sebab syaitan nak cari geng, nak cari kawan dia. Siapa yang tidur tak baca bismillah, kawan dia lah.
Maka jika hamba tersebut membaca zikir kepada Allah Azza wa Jalla sampai tertidur, maka malaikat memikirkan syaitan dan bermalam untuk menjaganya. Syukurlah kalau malaikat, kalau syaitan susah hati kita. Macam mana? Tidur. Nak pilih zikir mana yang paling ringan kat mulut? Allah boleh. Allah, 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 Allah. Boleh. Ataupun subhanallah, 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 sampai tidur. Ataupun alhamdulillah sampai tidur. Bismillah pun sampai tidur. Salawat Allahumma salli ala sayyidina. Boleh juga pilih yang mana-mana yang boleh kita buat. Jangan baca ayatul kursi nanti kita tak tahan habis dah lelap habis. Allah tak tahan habis. Nak baca Allahu la ilaha illa huwal qayyum. Baca doa Bismikallahumma amutu wa ahya. Boleh. Bismikallahumma ahya wa amut. Boleh. Yang tak boleh yang tak baca. Boleh baca mana-mana. Bismikallah. Terus tidur. Tadi mengantuk sangat-sangat. Bersiwak sebelum tidur dan setelah bangun daripada tidur. Ini nama siwak ni. Ini nama siwak. Siwak ni sunat lebih besar daripada jari kelingking, lebih kecil daripada jari ibu jari. Cuma lah ni tak ada lah orang pakai siwak kecuali sebelum nak solat. Pakai apa? Buih gigi lah. Biasakan. Jangan nanti tak buih gigi, nanti lekat-lekat kat sini jadi kuman. Satu. Yang kedua, nanti kita nak zikir payah sebab tak sedap kat sini. Yang ketiga, syaitan suka pada yang busuk-busuk ni. Yang keempat, nanti ada penyakit. Kan kata orang, kalau kat sini kumpul, mata boleh jadi efek kan? Sebab dia ada saluran darah. Urat saraf dekat mata tu. Jaga-jaga tu lah. Kalau pakai yang ini ada cara juga. Pakai ini kalau yang paling mudah sebelah kanan dulu. Kanan, bawa kiri. Cukup. Tapi kalau yang paling detail daripada kanan atas, gigi atas bawa ke kiri ujung, turun ke bawah, kemudian bawa ke tengah, berhenti kanan, naik ke atas, kemudian balas ke kiri, turun bawah, bawa ke kanan. Dia apa tu nombor 8 kan? B kan nombor 8. Coba semula coba bayang-bayang, nanti bayang-bayang. Saya buat betul buatnya. Kanan atas, bawa ke hujung kiri, kemudian turun ke bawah, bawa ke kanan tengah bawah, naik atas balik, bawa ke kanan, turun bawah, bawa ke kanan. Nombor 8. Buat 3 kali. Tengok saya demo saya demo. Ni betul-betul ni live ni 1 2 3. Bawa macam ni. Bawa macam tu. Cukup lah tu. Tu namanya bersiwak. Tak perlu kita nak kanan, atas, bawah. Lepas tu ni boleh poket. Jangan bawa poket orang. Poket kita. Kalau malu bawa casing. Kan casing tu. Kalau malu sangat tu cara siwak. Ni siapa yang solat pakai ini, solatnya lebih afdal dari 70 solat yang tak pakai ini. Rugi kita. Orang bagi RM10 dengan RM70, mana kita nak? Ambil yang RM70, dapat beli kitab ni sebiji. Harganya RM40. Tambah lagi 10 top up, dapat 2. Kalau 10 tak dapat, itulah. Itu bahasa duit saja. Baik. Bersiwak sebelum tidur dan setelah bangun daripada tidur. Sama ada siwak ini ataupun brus gigi, ataupun pakai ubat gigi boleh juga, ataupun pakai brus gigi yang elektrik tu boleh juga. Asalkan brus gigi saja. Asalkan. Kalau orang di pondok dulu nak solat, tak ada yang ini. Apa ni buat? Ambil yang ni, bos sikit gigi. Lagu tu. Tapi pastikan gigi kita bersih. Kalau tak kuning-kuning dekat sini nanti.
Saya kalau solat tak pakai ni pelik lah. Saya tak ada banyak tahu dah, alhamdulillah pakai ni. Kalau nak solat sunatkan, wajibkan, especially solat sunat tarawih. Kan kita buat 20 rakaat. Berapa kali kita buat? 10 kali. Orang lain dapat 1, kita dapat 70. Cuba imagine. Kalau 10, kalau 20 rakaat, cuba imagine. Darab dengan 10. Berapa? Rugi kalau kita tak buat. Ini bukan untuk lelaki saja ni, perempuan. Belilah nanti. Kalau malu, dalam poket. Kalau malu, ni apa? Kita ni tak strong enough. Kita tak rasa confident. Kita rasa malu lah, orang tengok malu. Itu maknanya kita belum yakin betul. Orang yang yakin tak malu. Sama juga orang yang dah biasa baca Quran, tengah tunggu abang haji datang baca Quran, sama ada Quran yang dipegang mushaf ataupun dalam handset kan, baca. Dia api orang kata apa? Pasal kita dah yakin dengan bacaan ini. Tapi kalau kita tengok orang malu tak malu, nanti dia tegur orang, "Wih, ni ustazah ni." Udah kita malu balik. Orang Arab tasbih biasa je macam. Ni orang Arab tengah tunggu di UAE tu, saya mengaji kat situ. Oh, subhanallah, tak apa. Kita kalau pegang ni meletak tangan. Takut orang kata hang ni showing off kan, nak show off ke apa. Itu kita nak buat amal orang. Kita jangan fikir hal orang, sebab kita nak buat untuk Allah. Itulah. Tapi bukan senang, cakap senang. Tapi kalau tidak ada confidence, memang takut-takut. Belajarlah sikit-sikit. Nombor 18, tidak tidur setelah solat subuh sampai isyraq, dan setelah solat asar sampai maghrib. 2 waktu ni kecuali jika terdapat uzur seperti sakit. Setelah solat subuh sampai isyraq. Isyraq ni masuk waktu syuruk. Macam mana nak tahu? Nak tahu begini mesti tahu dahulu waktu subuh. Kau subuh sekarang 6 berapa? 6.4 minit. Inilah 6.4 minit masuk waktu subuh. Setelah 1 jam 20 minit, waktu itulah matahari muncul. Muncul dekat sini yang bulat dia tu. Muncul dekat sini matahari. Duration dia 1 jam 20 minit. Bila dia keluar dari ini namanya waktu syuruk. Jangan solat dulu, sebab dia masih berada di 2 tanduk syaitan. Nak solat, biarkan ia naik setinggi 1 galak ataupun 1 tombak. Macam mana nak suka tombak? Zaman dah mana ada tombak lagi. Kalau Tuan Imam bawa tombak, habis lari kita mengamuk ke apa. Dengan hitungan moden, tambah 16 minit. Tambah tadi ni, keluar matahari ni 1 jam 20 minit daripada waktu subuh tadi lah. Nak bagi dia tinggi 1 galak supaya kita dapat solat sunat isyraq dan duha. Ini bacaan dia plus 16 minit. Meaning to say 1 jam 20 minit campur 16 minit. Silakan solat waktu tu syuruk boleh, ataupun duha terus boleh juga. Tapi paling bagus sembahyang sunat isyraq dulu, kemudian baru sembahyang sunat duha. Sebab duha ni panjang sampai bila? Sampai zuhur nanti. Apa maksud zuhur? Zuhur ni adalah tergelincir matahari. Kenapa disebut tergelincir matahari? Sebab matahari atas di kepala ni, dia pun tergelincir. Tergelincir, itu nama tergelincir matahari. Masuklah waktu apa? Zuhur. Nampak hujan ni boleh dengar ke ni? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 19. Tidak meletakkan salah satu kaki di atas kaki yang lain. Cuma saya tak ingat tu kaki mana di atas kaki mana tu, saya tak ingat. Nanti yang ini saya tanya dengan guru saya balik. Dia tak boleh tidur bertimpang macam ni. Kaki tu timpang macam ni tak boleh. Nanti saya nak demo kat sini, tak sedap pula dipandang. Sebab ada live, ada rakaman kan. Tak ada rakaman, mahu saya demo tadi. Kaki bertimpang macam ni tak boleh. Cuma saya lupa ada satu yang boleh,
keting, tahu tak keting kaki, saya tak ingat kanan atas kiri ke kiri atas kanan. Kalau tak silap saya, kiri atas kanan. Kiri ni kaki kiri. Buat V macam ni dekat ibu jari dengan jari yang panjang tu, dan keting kaki kanan buat macam ni. Tu boleh. Kalau macam ni tak, ni boleh. Kaki keting ini kaki, ini jari kaki ya. Ini kaki sebelah kiri, bayangkan. Bukakan macam ni. Keting kaki kanan tu letak kat situ, dia macam penyangkut lah. Orang tabligh selalu buat macam tu. Orang tabligh tengok kalau mereka tidur kat sini, dia akan miring sebelah kanan, kaki kanan di atas, kaki kiri di bawah. Keting tu dia macam ni. Kaki macam tu, tangan macam ni. Kita pun heran tengok, pelik betul ni orang mana ni? Orang US dia sendiri rupanya, tapi mereka belajar cara sunnah. Kita pelik sebab kita tak amal sunnah. Sebelum tidur, nanti dah tidur, nanti tak apalah terpulang. Sedap kalau tidur macam tu. Tapi dengan syarat tu lah, kita suami isteri ni ada juga cara yang lain. Kadang-kadang Abang Haji berkehendak atau cerita lain tu. Muka surat 20 tidak tidur tertengkurah, tu dia. Tidak tidur meniarap, meletakkan dada di bawah. Especially perempuan, memang tak cantik lah. Bodoh tidur aku tu lah. Orang lelaki punya tu meniarap bagi tidur keletihan. Jangan tidur begitu, nanti sesak nafas. Berdasarkan hadis an Aisyah bin Takhfah al-Ghifari radhiyallahu anhuma qala abi bainama ana mutaji'un fil masjid ala batni idza rajulun yuharrikuni bi rijlihi faqala inna hadhihi dhash'atun yughbiduha Allah qala fanadartu fa idza rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud. Tadi seorang sahabat namanya pelik sikit, Yaish bin Takhfah al-Ghifari berkata, ayahku berkata, yang buat ni siapa? Yang buat ni Takhfah, pok dia, bukan dia. Ketika aku tidur di dalam masjid, dalam posisi perut di bawah, punggung di atas, tidak tertungkup, datang seseorang dan dia kuis-kuis kaki, gerak-gerak kakinya macam ni. Dia dekat badan saya. Dia berkata, tidur lagu ni dibenci Allah. Pok dia pun bangkit, tengoklah. Pokoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermakna dengan tidur lagu tu. Boleh juga bermakna di sini, bermakna boleh kita kejutkan orang dengan kaki. Tapi kaki dekat kaki, jangan kaki kat kepala. Sehari tak elok, itu nampak kasar. Boleh kejut kaki sikit. Tapi kuis, jangan pijak-pijak, jangan kuis. Bangun. Tak bangun juga. Yasin wal Quran, bangun lagi. 21. Tidak tidur terlalu lama kecuali letih sangat. Sebab kalau tidur lama ni dia jadi masa tak betul. Kadang-kadang dia tidur malam tak boleh tidur, jadi kelawak. Siang dia tidur, bagi-bagi di siang ke malam. Itu yang jadi mewarisi gila. Dia jaga. Cuba kita tidur sama bila kita tidur lepas asar ke, bangkit sebelum maghrib, mesti pelik kan. Dia rasa tak sedap. Dia jadi mamai. Itu yang kata jadi macam gila. Tidak tidur terlalu lama kecuali letih lah. Nombor 22, tidak tidur di antara kaum yang sedang bangun kecuali jika dalam keadaan darurat. Orang sedang bangun ni, dia tidur baring kat situ. Kenapa? Pasal takut nanti bila kita tidur, mohon maaf ya, tangan dia menjalar macam-macam tempat dia jalan. Dia garu apa semua kan. Orang tengah tidur ni tak gambar ni. Tangan pula masuk tempat pelik-pelik. Perut. Mohon maaf, tak share tidur. Kita dekat viral ke internet.
tu jangan lah. Karena itulah jaga-jaga. Kalau tidur, kita semualah bila tidur padamlah lampu. Sebab kalau tangan kita ni berjalan-jalan taklah nampak. Telefon dia meleleh. Air dalam tak-share ataupun tidur tu dia position. Ya Allah, ada orang tidur ganas ni lah. Ada juga jenis orang tidur terbuka mulut. Kita pun takut. Kita pun takut. Buah hijab baru tak. Ada juga orang tidur berdekor kuat. Maaf sangat. Mungkin ada kesihatan. Ya Allah, berlawan sebelah belah. Tak boleh tidur kita dibuatnya. Rakam. Masya Allah. Sebab itulah jangan tidur ketika orang tak tidur. Takut nanti ada orang jahat-jahat. Kalau di sekolah dulu, ingat tak zaman sekolah dulu, kadang-kadang dilukis yang macam-macam kat muka kita ni. Kesian tengok. Siapa buat ni dulu, minta maaf dengan kawan-kawan. Minta maaf secara umum saja boleh. 23. Tidak tidur sendiri dalam rumah tanpa ada teman kerana hukumnya makruh. Takut nanti apa-apa berlaku, sesak nafas ke, ataupun pencuri masuk rumah ke, tikus masuk rumah ke. Jaga-jaga. Especially rumah ataupun bilik yang tidak dihuni selama 40 malam. Jaga-jaga silah baca rezeki ayatul kursi. Bilik tu anak-anak semua dah besar, cucu-cucu semua dah besar, tinggal dengan abang gaji kat rumah. Bilik tu jangan dibiarkan kosong selama 40 waktu. Macam mana caranya? Waktu kita baca Quran, bukakan pintu terbuka. InsyaAllah. Supaya jangan ada benda duduk dalam rumah tu. Ingatlah 40 malam. Dengan tinggallah rumah 40 malam tu. Kalau tinggal jangan takut. Bacalah apa-apa kat situ lah. Paling bagus untuk abang haji Adam. Masuk kat situ Adam tu betul supaya dia keluar. Bila abang haji Adam depan rumah, di tengah rumah, buka semua pintu-pintu tu, termasuk bilik air, buka. Supaya Adam tu semua masuk ke dalam tempat-tempat tu. Termasuk bilik atas. Kalau boleh Adam 2 kali lebih bagus. Sebab dia atas dengan bawah, biar dia hilang. Sebab itu rumah yang dekat masjid ni bagus. Rumah dekat masjid bagus. Sebab dia dengan azan paling kurang 5 waktu sehari semalam. Jangan tidur sendiri kat rumah. Saya dulu waktu mengajar di Kayu Ara, ada satu kes. Ada dia ni umur 40 lebih, lelaki, berkerjaya tapi dia tak kahwin. Alhamdulillah selalu ke masjid. Tapi sehari 2 tak turun masjid. Orang jadi hairan. Hari ketiga, keempat kalau tak silap, rupa-rupanya dia dah meninggal seorang diri kat rumah. Dia tak kahwin. Kerjanya bagus. Kita pun heran kenapa. Sebolehnya janganlah biar anak kita cucu kahwin. Tengoklah dia ada hukum juga kahwin ni. Ada hukum yang wajib, ada hukum sunat, harus makruh, haram pun ada juga. Sebab ada orang yang nak kahwin, dia nak balas dendam, revenge. Maybe dulu dia pernah dikecewakan oleh boyfriend dia, jadi dia nak balas dendam pada semua lelaki dalam dunia ni, termasuklah bakal suami dia ni. Kesian dia, dia tak ada apa-apa. Mungkin ketika itu hukum kahwinnya jadi haram. Ada juga orang, kalau dia kahwin, jadi solatnya jadi kurang, baca Quran jadi kurang. Ketika itu makruh dia kahwin. Tengok keadaan. Sebab itu bila tengok orang bujang-bujang ni, jangan terus ni tak amal sunnah Nabi ni, jangan pula. Supaya kita tengok keadaan, supaya jangan mudah rasa buruk sangka dengan orang lain. Membaca ayatul kursi, bukan surah al-kursi, ayatnya. Jangan baca ayatul kursi, suratul kafirun. Bukan itu, bukan surahnya, ayatnya. Siapa dari Negeri Sembilan kat sini? Kalau tahulah, boleh kita kongsi satu amalan orang Negeri Sembilan bagus. Ada tak? Tak ada. Tak mengaku.
Dua saja nak. Ada orang di 9, ada satu amalan namanya tariqat Idrisiyah, Ahmadiyah. Selalu diamalkan apa orang mengajar? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Saya dah kongsi dulu di sini kan. Buku kecil itu saya dah bawa kat sini. Berwarna biru ada tak saya bawa? Oh tak, selalu ketinggalan sini, kesian ya. Saya kat Mahjah pun lupa nak ingatkan saya. Nanti bulan depan pula lah buku amalan orang saleh yang saya kumpul, antaranya amalan tadi itu lah. Tak pun kalau saya lalu di sini esok, saya tinggalkan Ustaz Nasim macam saya tinggal hari itu kan. Sebab nak jumpa sebulan ni payah, lambat. Saya pun tak bawa buku tadi. Buku tu dah 6 kali cetak dah buku tu. Sekali cetak 3,000, bayangkan. 2015 sahaja 5 kali cetak. Bukan laku kan apa, tidak. Saya pun bukan jual buku, saya ustaz, mana ada berjual-jual. Tapi amalan tu diijazahkan oleh guru kami secara bersama. Jadi sama-sama kita amalkan dan masing-masing dah dapat macam-macam lah pengalaman masing-masing. Antara amalannya baca ayatul kursi tadi. Untuk kita mengatakan ayatul kursi, kalau kita baca tu dengan ada muqaddimahnya, maka ayatul kursi tadi diangkat oleh 70,000 malaikat. Ada muqaddimah dia. Apa muqaddimah dia? Coba aja sebelum kita baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi, fi kulli lamhatin wa nafasin adada wasi'ahu ilmullah. Saja dah dapat zikir tu kan, yang lain belum. Zikir tu siapa yang baca, sekali baca, seumpama dia membaca 72,000 kali. Kenapa? Ya Allah, sekali kami berzikir macam tadi tu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagilah pahalanya sebanyak fi kulli lamhatin, setiap kerdipan mata. Manusia berkedip mata 48,000 kali sehari. Wa nafasin, dan turun naik nafas. Manusia turun naik nafas 24,000 kali sehari. Cuba campur dua, berapa? 48 campur dengan 24, berapa? 48 campur dengan 24, 72,000 kali. Dengan tinggal tu semua hafal tak tu? La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nampaknya belum. Nampaknya ada yang belum dapat ijazah lagi. Saya ijazah lah hari ini sebab nak tunggu sebulan lama. Tulis sekejap lagi saya tulis. Ikut saya dulu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amallah lepas solat 3 kali pun tak apa. Saya tulis sekarang. Ini besar sangat.
Dia bacanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu subhanallah. Nampak? Bawah tak nampak? Ini botol. Ini Ani boleh. Ini nak ani juga ke apa? Tak ada jangan. Ya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ini lepas solat baca 3 kali. Lepas solat baca 3 kali ya. Kemudian sambil-sambil memandu bacalah sebanyak mana pun, sebab zikir yang paling bagus La ilaha illallah. Itu zikir paling bagus Nanti satu masa nanti saya nak ijazahkan macam mana sebut La ilaha illallah akan datang Ini baru sangat kita berjumpa ni. Nanti mungkin dah setahun beberapa minggu akan datang setelah beberapa bulan akan datang lagi, saya akan ijazahkan. Sedap membaca La ilaha illallah. Baik, maksudnya apa? La ilaha illallah itu semua dah tahu kan? Tiada Tuhan yang layak disembah ataupun diibadahkan melainkan Allah. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Fi pada kulli setiap lamhatin kerdipan mata. Lamhatin itu maksudnya kerdipan mata. Warna fasid turun naik napai. Ada dama sebanyak mana wasi'ahu luwehnya ilmu Allah, ilmu Allah. Lamhatin kerdipan mata. Nafasin turun naik nafas. Turun naik nafas. Jadi itulah beza kita dengan orang lain. Beza kita sekali kita ucap, seumpama kita mengucap 72,000 kali. Kenapa tadi? Sebab orang manusia berkedip mata sehari berapa tadi saya sebut? Turun naik di kedipan mata tadi. Berapa? 48,000 kali sehari. Turun naik apa tadi berapa? Kalau ingat lagi 24,000. Itulah untungnya orang Negeri Sembilan. Orang Negeri Sembilan ni lama dah beramal dengan ini. Kita baru dapat petang ni, baru dapat. Tak apalah. Lepas ni banyak-banyak dah beramal ni. Paling kurang lepas
Lepas solat berapa kali? 3 kali. Kalaulah kita uzur, boleh tak sebut? Jawabnya boleh. Lepas solat sunat, boleh. Lepas solat tahajud, boleh juga. Nah, baik. Sebelum saya baca yang seterusnya, ada apa-apa nak tanya tak ini? Supaya kita tidak keliru. Ada apa-apa nak tanya? Silakan dulu. Ya. Boleh. Paling bagus lepas solat, lepas habis wirid semua tu kan. Sebelum berdoa atau selepas berdoa. Biasa kami buat sebelum berdoa. Kalau dah tak biasa, berdoa dulu, tak apa dah. Doa habis, habis. Lah kita sebelum nak bersalam tu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada wa sirahu ilmullah la ilaha illallah. Ikut tiun masing-masing lah. Lagi bila lagi dia nak tambah sebelum tidur pun boleh juga. Sambil-sambil bawa kereta pun boleh juga. Lagi siapa? Tanya dengan saya bagus. Boleh saja terus. Ada apa? Yang mana Pak Ajah nak tanya? Ya, 2 harakat betul. Itu namanya matsilah qasirah. Kalau fadilah tu jumpa dengan alif waw. Ya, ni maksilah qasirah. Yang Allah itu tidak, yang itu untuk berhenti dengan. Jangan baca Rasulullah fi itu tidak itu untuk berhenti. Itu bezanya. Lagi apa nak tanya? Zikir ni sebelum saya pindah yang lain dulu. Bila-bila boleh kita baca jadi bertambahlah amalan kita. Bertambah jugalah akan ganjarannya. Tadi sebenarnya saya bukan nak sebut yang ini. Saya sebenarnya tadi tanya tentang Negeri Sembilan tadi itu. Bukan yang Negeri ini. Saya tanya tadi yang Negeri Sembilan sebab saya cerita ayatul kursi tadi kan. Apa pula kena mengena kat sini tu? Tak apa juga lah. Kita dah ijazahkan. Ada satu amalan sebelum baca yang ini, tu ya poin saya tu, ada muqaddimah dia. Pernah dengar tak? Sebelum kita beristighfar ada muqaddimah dia. Apa muqaddimah istighfar? Wa ma tuqad, cuba dengar dulu mungkin pernah amalkan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi wa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Barulah astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu namanya muqaddimah. Sama juga dengan salawat, ada muqaddimah dia apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barulah Allahumma salli ala. Itu muqaddimah salawat, muqaddimah la ilaha illallah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Barulah la ilaha illallah. La ilaha. Ni lah ni sebelah kanan sebab kita nak buang. La ilaha, buang. Ataupun la ilah, sebab hati ini cabut. La ilaha illallah. Ni dimasuk ke dalam hati. Ni cerita nanti kita belajar kemudian ni. La ilaha illallah, la ilaha ill. Ada orang tu dia berzikir bukan kanan kiri, tapi atas, tapi sebelah kanan, bawah, sebelah kiri. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab dia nak buang dalam hati tu la ilaha, tidak Tuhan. La ilaha. Mantapkan, melainkan Allah. Itu cara berzikir. Tapi untuk orang awam macam kita biasa ni, tak apa dululah kiri kanan. La ilah, ilah itu sebelah kanan. La ilah masuk illallah. La ilaha illallah. Cuba ikut saya, cuba ikut saya.
supaya nanti bila orang ratib jangan bertemu muka la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti bertemu muka tu apa sebab lagi apa cuma sama-sama. Tapi saya tak turunkan zikir ni mungkin akan datang sebulan dua nanti barulah kita belajar dulu. Nanti bila orang ratib kita okey lah. Allah cantik in one move, satu move saja one voice and one move. Ilah kita dulu cuba ikut saya pejam mata minta apa supaya jangan tengok orang pejam mata sama-sama tengok saya dulu kanan dulu sebab kita nak buang kanan la ilaha illallah itulah tu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang penting ilah buang kanan masuk balik kiri. Yang penting mula-mula kanan kiri, jangan silap. Kalau kiri dulu kanan, itu bertemu muka tu. Cuba kita buat sama-sama. Saya ucap dengan pejamatan supaya dapat tengok orang. Baik, sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih lagi belagak tadi, mana belagak tu. Dia sebelah kanan dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti berzikir nanti kalau itu maafkan. Kan selalu ada tahlil kat sini. Macam itulah. Supaya kita jangan tengok orang orang lain ini, kita tengok orang macam ni cuma tu basic, paling basic. Kanan dulu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti bila dah pandai nanti dia naik atas la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila dah expert lagi tak perlu macam tu, dia sebelah kiri je, sebelah kiri. Lidah dia naik ke atas, lidah dia naik ke langit, tak bunyi apa-apa. Yang berzikir ni hati. Dia akan kat sini Allah, Allah, Allah kat sini. Turun lagi sini 10. Tu adalah jenis. Sebab tu jangan heran tengok orang menggeletar zikir tu. Bukan dia buat-buat, kecuali memang sejuk, ekon sejuk tu kita naik. Dia memang ada corak. Baik, okay. Apa dia? Yang itulah dia. Itulah zikir, namanya zikir dalam tarifat Naqsyabandiyah. Itu boleh zikir tu apa tujuannya tu? Nanti kalau orang paralyze, tak, kita lidah dah tilu kan paralyze, dia sendiri dah boleh mentalkinkan dirinya sendiri. Sebab tu yang penting zikir hati tadi illallah, illallah. Sebab ada juga zikir pelbagai lah. Ada setengah tarikat tak mahu dia kita sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tak mahu dia. Sebab Allah tu adalah zikir hati, zikir qalbi. Kalau nak juga Allah, kembarkan dengan perkataan lain. Contoh, la ilaha illallah boleh. Kalau Allah the only tak boleh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tak boleh. Bukan tak boleh, haram, tidak. Ada dari segi ranking zikirnya itu sendiri. Tak apalah yang itu, saya sekadar nak sebut saja supaya dalam masak ada seninya kan. Dalam buat decoration rumah pun ada seninya juga. Dalam buat kek lapis ada seninya. Tom yam pun ada seninya. Pattern baju pun ada seni. Zikir pun ada seninya. Gitulah. Siapa yang tahu seni itu? Orang kan pakai dalam seninya. Ini ada seni juga ni. Ini ada seni juga. Macam mana nak bagi nampak zoom dekat, macam mana nak kabur, macam mana nak itulah. Semua orang yang tahu, saya tahu dalam bidangnya. Sudah. Yang saya nak sebut begini, tak sebut juga apa yang saya nak sebut. Yang saya nak sebut ialah dalam kitab muqaddimah yang ini ada muqaddimah dekat Azhar. Apa? Allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday kulli nafasin wa lawhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard
fa kullu syai'in huwa fi ilmika ka'inun aw qad kana uqaddimu ilayka bayna yaday dhalika kulli wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang saya sebut tadi itu, kalau kita baca ayatul kursi dengan yang saya sebut tadi itu yang saya sebut tadi itu 70,000 malaikat akan angkat bacaan ayat kursi kita tadi itu. Tapi bukan senang nak hafal tu. Saya dalam beberapa hari baru hafal. Saya nak tulis kat sini, saya tidak mau dululah sebab dia panjang. Nanti saya mengajar bagi email dengan saya. Email nanti saya akan tulis cantik dan bagi baris dan bagi makna. Hafalah nanti. Supaya apa? Sekali kita baca ayatul kursi beza dengan orang. Sekali kita baca tu pahalanya tu diangkat 70,000 malaikat. Sebelum tu cuba rakam dulu apa yang saya baca, rakam dulu. Sebab nak tunggu sebulan nanti lambat. Sudah. Dalam ni ada kata dalam buku amalan saya. Kalau ada ambil WhatsApp je lah, tangkap dia gambar. Kalau ada, saya rasa tak ada. Allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin yatrifu biha ahli samawati wa ahli al-ard wa kullu syai'in wa fi innaka ka'inun aw qad kana uqaddimu ilayka bayna yaday dhalika kulli Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tak ada saja. Cuba saya tanya dulu, kalau ada dekat sini yang simpan buku tu, boleh terus tarik dekat situ. Buku tu namanya, tak ingat saya nama buku tu, filem bahasa Arab, Min Syawariqil Anwar. Tak pernah dengar. Saya tengok dulu kalau ada sini lah. Tak ada nampak ini. Tak apalah, rakam yang saya baca sekarang. Nanti saya tulis balik kat rumah, saya tulis. Saya baca lah. Dah sedia dah. Bismillahirrahmanirrahim. Rakam. Oh ya, dah ni lupa saya. Ada makhluk ni rupanya tadi. Saya tengok dia lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilayka bayna yaday kulli nafasin wa lamhatin yatrifu biha ahli samawati wa ahli al-ard wa kullu syai'in huwa fi ilmika ka'inun aw qad kana uqaddimu ilayka bayna yaday dhalika kulli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Itu kalau baca ni. Kalau baca tadi ayatul kursi tadi sama juga. Tapi semua tadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi ya sampai seminit saya baca tadi kan. Paling itu insya-Allah banyak-banyak pahala. Baik, kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca ayatul kursi dan surah Al-Kafirun. Apa? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Farwata an abihi radhiyallahu anhuma annahu ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah allimni shay'an aquluhu idza awaitu ila firashi faqala lahu iqra qul ya ayyuhal kafirun thumma nam ala khatimatiha fa innaha bara'atun minasyirki. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Daripada sahabat yang bernama Farwah, daripada ayahnya, sesungguhnya dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah suatu bacaan kepadaku yang aku akan baca ketika aku akan tidur di tempat tidurku.
Maka baginda berkata, bacalah surah Al-Kafirun, baca sampai habis. Qul ya ayyuhal kafirun sampai habis dengan kepala sajalah. Kemudian tidaklah tatkala selesai membacanya. Ini 25. Kerana Ini 25 24 kerana sesungguhnya surah tersebut menjauhkan dari syirik. Mudah-mudahan kita jangan syirik. Sebab Qul ya ayyuhal kafirun tu cerita tentang tauhid kepada Allah. Sampai-sampai itu jangan lupa. Ada 3 surah jangan lupa baca setiap hari. Jadikan wajib. 1. Surah Az-Zalzalah. Az-Zalzalah. Baca 2 kali. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha sampai habis. Baca 2 kali. Yang kedua, surah Al-Kafirun. Baca 4 kali. Bila ni? Setiap hari, setiap malam. Tak banyak-banyak pun. Bukan 4 kali siang, 4 kali malam, tidak. Paling kurang sehari itu baca 2 kali Az-Zalzalah, 4 kali Al-Kafirun, 3 kali Qul huwallahu ahad. Saya ulang balik. Az-Zalzalah 2 kali, Al-Kafirun 4 kali, Qul huwallahu ahad 3 kali. Itu paling kurang. Sebab bila kita baca dengan bilangan tersebut, seumpama kita membaca 1 Al-Quran. Sebab Nabi sebut idza zulzilatil ardu zilzalaha ta'dilu nisfal Quran. Siapa baca surah Az-Zalzalah tadi sekali, menyamai membaca 1/2 Quran. Setengah, maksudnya baca berapa kali? 2 kali bagi pada whole Quran tadi itu seolah-olah. Yang kedua, Qul ya ayyuhal kafirun ta'dilu rub'al Quran. Sekali baca surah Qul ya itu sama dengan membaca 1/4 Al-Quran. Baca berapa kali? 4 kali. Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Menyamai 1/3 Quran. Baca 3 kali. Itu jangan lupa lah. Walaupun surah lain tak baca, yang ni jangan tak baca. Lagipun pendek. Kalau ada lagi kuat dan rajin, barulah baca Yasin. Berapa kali? Risau dah ni berapa kali? Sekali, jangan risau. Sekali saja. Sekali saja. Pahalanya seumpama membaca 10 kali Al-Quran. Bukan saya sebut ni, Nabi sebut. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi. Cuba saya tulis kat sini supaya kita jangan lupa lagi. Tulis dalam Jawi ke dalam bumi? Dalam bumi. Dalam bumi saya pilih Arab je lah. Ini nanti saya ingat saya tak padam lagi boleh angkat gambar. Setiap hari baca setiap hari 1 surah apa tadi? Az-Zalzalah. Berapa kali? 2 kali. Yang kedua surah Al-Kafirun, baca Al-Nahl. Yang ketiga Al-Ikhlas. 3 kali. Ustaz, bukan surah Al-Ikhlas, surah Qul huwallahu ahad, sama saja. Ini bukan surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, sama. Al-Ikhlas 3 kali. Kalau kuat lagi, baca yang keempat, surah Yasin. Apa tadi? 2 kali baca, sebab sekali membacanya seumpama membaca 1/2 Al-Quran. 1/2 Al-Quran. Ini Al-Kafirun seolah membaca 1/4 Al-Quran.
special. Seolah-olah membaca 10 kali. 10 kali Al-Quran. Janganlah pula, oh saya dah 50 kali khatam Quran, ni hebat. Dan dibaca Yasin berapa kali? 5 kali dan 10 kali khatam. Ini seumpama. Seumpama. Jadi tak khatam juga kita pun. Khatam sampai habis, ini seumpama. Ini tolong nanti fungsi-fungsi dengan kawan. Ini ada hadisnya, cuma buku tadi tak ada. Dia memang ada dalam buku tu, banyak kecil. Siapa yang beli buku tu nanti RM6 dia pun boleh nak amal semua dalam tu. Kalau saya sempat esok, saya datang sini, saya macam kalau sempat. Kalau tak sempat nanti tengoklah lagu mana. USJ 9 kat situ kan, saya ada kuliah kat situ setiap Selasa malam pertama. Selasa malam pertama saya ada kat situ. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi. 25 membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sebanyak 3 kali pada kedua tapak tangan. Kemudian menggosokkannya pada wajah dan seluruh badan. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه وجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Siapa nama beliau betul? Bukan Imam Bukhari. Nama beliau adalah Imam Muhammad bin Ismail. Kenapa disebut Al-Bukhari? Sebab beliau tinggal dekat Bukhara. Bukhara itu dekat mana? Rusia. Dekat Rusia. Sebab itu lebih terkenal panggilannya dengan Bukhari. Bukhari maksudnya orang Bukhara. Contohnya orang Perlis. Orang Arab tak ada pa, dia guna ba. Barlisi, orang Perlis, orang Perlis. Kalau Selangor, Salanjuri. Sebab orang Arab tak ada tak ada. Ni tempat kita ni nama apa ni? Subang Jaya ya. Subanji sebab tidak ada Kalau orang Kelantan ni mudah. Kelantan ni bunyikan ujung. Yang paling tak sedap orang Perak. Paling tak sedap Berapi. Ada orang Perak kat sini. Beraki orang Perak. Kadang-kadang yang belakang tu kerana kampung, kadang-kadang kerana negeri, kadang-kadang kerana keluarga. Macam Imam Syafi'i. Asy-Syafi'i itu datuk beliau nama Syafi'. Nama beliau bukan Imam Syafi'i. Nama beliau adalah Muhammad bin Idris. Lagu itu. Ada juga dengan panggilan Abu Hurairah. Nama beliau Abdul Rahman. Satu hari dia bawa anak kucing. Dalam poket orang Arab ada besar poket. Jadi anak kucing tu bergerak. Dia pun datang jumpa Nabi. Nabi pun kata, apa tu? Dan dalam bergerak, apa tu? Innaha hirratun ya Rasulullah. Ni anak kucing ya Rasulullah. Nabi tengok, kamu suka anak kucing kan? Lalu Nabi panggil beliau bapa kepada anak kucing. Sebab tu namanya Abu Hurairah. Hirratun kucing, Hurairatun anak-anak kucing. Jadi sampai sekarang nama beliau Abu Hurairah. Namanya adalah bapa kepada anak-anak kucingnya. Kalau orang gelaran, kalau orang reda tak apa. Kita tak boleh juga hamster kat rumah dia ni. Kita pun panggil dia bapa
Marah dia nanti. Panggilan tu kalau dia suka boleh, kalau tak suka jangan. Orang Arab dia suka nama anak. Contohnya Mak Ajah nama Fatimah. Anak nama Abdullah. Dia tak panggil kita Fatimah, dia panggil mak kepada Abdullah. Sebab itulah jadinya Ummu Abdullah. Kalau bapa dia dipanggil Abu Abdillah. Jadi sebab dia bahasa Arab sikit lah. Sebab tu yang Abu tu. Abu apa yang Mak Ajah kenal? Cuba sebut. Saya nak kita contoh. Abu apa? Abu Bakar. Abu Bakar ni sebab memang nama dia memang Abu Bakar tu, tak boleh nak kata apa lah. Cuba lagi yang lain. Ummu Aiman. Sebab dia ada anak namanya Aiman, dipanggil Mak Aiman. Abu apa lagi? Cuba. Abu Ubaidah. Betul. Sebab nama anaknya Ubaidah, dipanggil Abu Ubaidah. Kalau kita nak jadi Arab boleh juga lah. Biasanya orang panggil nama anak yang pertama. Anak yang pertama tu apa? Baik. Orang baca azan ke? Baca Quran. Sekolah. Macam ni lah. Sesungguhnya Rasulullah SAW jika akan berbaring pada tempat tidurnya setiap malam, baginda menggabungkan dua tapak tangan macam ni. Digabung dua tapak tangan macam ni dengan tangannya, dan meniup pada keduanya. Jangan tiup dulu, baca dulu apa yang dia baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sampai habis. Jangan Bismillahirrahmanirrahim Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim Al-Falaq, Bismillahirrahmanirrahim An-Nas. Sagi mimpi kita nampak kata sagi dua sajalah. InsyaAllah baik, sebab kita boleh kurang nak amal sunnah Nabi tapi salah. Caranya buat macam ni, dia dekat sini. Kenapa ni? Supaya air liur ni terpercik kena tangan. Tapi jangan dikumpul dia sendiri. Jangan dia sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Slow baca, tenang. Nak tidur ni Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Baca laju ni, mata dah nak mengantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hadis. Barulah tiup dengan tiupan yang boleh menyemarakkan api. Apa? Baru api marak. Kalau api itu bertempiaran, barulah ni betul-betul nak tidur ni. Ni tiup. Dekat macam ni. Berjalan dah ia, jangan diangkat. Berjalan. Semua sekali. Buka mata tak apa. Semua letak kat mana-mana tangan boleh capai, melainkan dua sahaja jangan pegang. Satu di depan kubul, yang kedua tapak kaki. Itu saja. Terus tak payahlah nak detail sangat, lama sana bosok sampai habis. Masya Allah. Dengar Pak Haji Cina tidur sama-sama. Itu baru satu set, dia 3 set. Itu baru satu set, buat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bukan nak memuji diri, tidak nak. Demi Allah, bukan niat saya. Saya kalau tidur malam tak buat ni, rasa tak sedap. Dia mesti buat. Tapi kadang-kadang terlalu mengantuk sangat, baca laju-laju, sekali nafas habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di satu nafas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Satu nafas ya, maka dah mengantuk sangat. Ada juga orang minta diskaun. Apa? Macam sekaligus boleh tak Ustaz? 3 qul huwallahu ahad, 3 qul a'udzu birabbil falaq, 3 qul a'udzu birabbin nas. Kita nak kata tak boleh pun tak ada kata hadis kata tak boleh kan. So at least rather than nothing, buat juga nak. Tapi yang paling bagus buat 3 set. 3 set tu kan, insya-Allah. Insya-Allah tak ada yang mengganggu kita malam tu ya. Jadi bila kita nak tidur, saya nak berhenti kat sini sebab saya nak balik satu petua sebelum kita nak tidur. Mudah-mudahan rumah kita jangan dimasuk pencuri. Kita berhenti yang 25 yang 26 kita sambung nanti. Macam mana tombol pintu ataupun mangga tu, dia 2 pintu je, pintu depan dengan pintu belakang. Ni petua apa dia? Rasanya dah bagi kat sini ke? Sudah kan? Belum. Mana yang belum lah. Mana yang sudah boleh amal lagi. Pegang mangga tu dengan tangan kanan, baca summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Habis pegang tu, ni tombol tadi kan. Kalau baca la tataharraku dzarratun illa biiznillah. Maksudnya tidaklah bergerak satu zarah pun, darah kecil tu melainkan dengan izin Allah. InsyaAllah rumahnya tak dimasuk pencuri. Depan belakang kan. Yang kedua cuba tulis la ni tulis Jawi, dia umi ni. Umi ya, baik saya tulis Jawi ya. Nanti saya tak baca. Saya dekat dengan soalan. Mana saya nak tulis ni? Itu ke atas tu. Atas ni. Atas ni. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sumun. Ini semua dah hafal kan? Sumun, umyun, fahum, la yarji'un. Itu satu amalan. Satu lagi baca la tataharraku dzarratun illa biiznillah. Macam sekali saya dah cukup. Summun bukmun umyun fahum la tataharraku dzarratun illa. Ini maksudnya la tidak tataharraku bergerak dzarratun satu darah pun illa melainkan biizni dengan izin Allah. Kalau satu darah pun tak bergerak kalau tak dengan izin Allah, macam mana pintu itu nak bergerak dibuka orang? Ini dibaca bila ni, baca sebelum nak tidur ataupun kita nak pergi kerja kan, nak tinggal rumah tu baca. Ni nak main buku 3 tadi, ni nak main ke kelas kita ni baca. Boleh apa nama kereta tadi tu dah baca tak? Boleh baca hal ni. Sebelum kita nak masuk masjid ke masuk pejabat, tahan dulu kereta tu. Kunci habis semualah, kunci habis. Kemudian tahan kereta tu. Baca summun bukmun umyun fahum la yarji'un la tataharraku dzarratun illa biiznillah. Laptop pun boleh juga, laptop. Apa lagi? Ni apa nama ni? Kamera ni. Boleh. Apa sahaja. InsyaAllah tak bergerak benda tu. InsyaAllah. Kalau baca abang ngaji, bergerak tak bergerak abang ngaji?
Jangan baca kat abang ngaji. Saya hari itu ada bagi amanah ni satu tempat, datang 3 orang Pak Haji. Ustaz, kalau baca ni dekat isteri macam mana Ustaz? Allah dia suka, dia buat-buat dengan saya Pak Haji tu. Dia kata, Ustaz, kalau isteri tu buat berjalan, kita baca kat badan dia. Kan badan ni, siapa baca ni tak bergerak. Ada kat isteri tu tak bergerak. Dia gurau-gurau saja. Ayat Al-Quran. Sebab tu saya buat macam tu ya. Itu menunjukkan ayat Al-Quran ni bukan ayat Al-Quran. Saya ingat saya berhenti sini dulu. Silakan ada apa-apa nak tanya. Live pun tak apa. Kalau ada apa-apa persoalan, silakan. Mohon maaf kita berhenti kat sini. Silakan. Ya. Darratun, ya. Lagi apa? Apa nama masjidnya tadi? Al-Mu'minun. Al-Mu'minun. Lagi apa yang nak ditanya, silakan. Ya, silakan. Tadi dalam discussion kita bercakap dengan tanah haram. Ya. Contohnya orang yang haji Ustaz. Ya. Ada orang yang batu-batu pasti saya teringat dalam 20 tahun yang lalu. Semasa saya naik kuasa tidak di hotel Hilton. Jadi kita ni buat keluarga dengan hangers. Jadi saya susah hati. Dah bawa ke sini ke? Baik. Yang dikatakan yang tak boleh bawa barik, yang tidak boleh dibawa tu bukan benda-benda tu, tetapi batu-batu, tanah, tumbuh-tumbuhan, pasir. Kalau kita tak bawa selipar orang Arab macam mana? Ataupun hanger tu. Tidaklah salah, tapi kalau keadaan rasa hati tak tenang, bagilah dekat rumah-rumah anak yatim pun tak apalah. Namun sangat tak apa, bagi supaya hati kita tenang. Sebenarnya tak salah, lagi pun kita bukan sengaja bawa kan, terbawa. Kadang-kadang selipar kan bertukar-tukar selipar tu. Selipar orang Arab dihantar kita buat balik. Tidak mengapa. Yang tak bolehnya benda-benda yang natural yang ada di situ. Apa? Batu-batu, pasir, tumbuh-tumbuhan, apa lagi? Apa-apa sajalah, asalkan yang natural dekat situ. Tanah apa semua. Jadi hendaklah dikembalikan bagi sebahagian ulama. Kalau terbawa benda itu, tapi yang hanger, selimut, selipar, bantai, apa lagi duit orang Arab terbawa, terpegang, itu tak apa. Baik. Ya. Ya. Itulah memang itu mungkin tanda juga memang Allah tidak nak kita bawa yang dekat situ tu ke tempat kita. Tak sengaja. Cuba bayangkan keadaan tu baru tak sengaja tu. Kalau sengaja lagu mana? Tidak. Sebab tanah tu memang special. Sebab tanah Makkah dengan Madinah sahajalah yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. USD semua kena masuk nanti. Kota Damansara, Kelana Jaya, semua akan masuknya. Dua tu saja. Kalau dapat duduk situ, eloklah. Selamat kalau dapat duduk situ, ya Allah. Jadi kita buat perisai dulu apa? Cuba hafalkan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi juga. Apalah ya, lagi kalau tak ada tak apa. Tak apa pun sementara ada lagi ni. Dah habis masa. Bukan saya ni sangat dengan masa, tidak, kerana saya dah janji
Kalau saya tak ada pukul 5 pun tak apa-apa, saya tak mengajak lah ni. Tapi kalau saya mau minta izin dulu lah, kita mau ditang ni. Kalau ada apa-apa permasalahan, tak apalah, tanya kemudian nanti tak apa. Saya suka bertanya lagu ni kalau dalam WhatsApp, takut nanti banyak sangat orang WhatsApp nanti. Itu payah. Cuma saya satu sajalah, kalau sampai WhatsApp saya tak jawab, mohon dipahami, kadang-kadang ramai sangat dan saya pun tak ingat apa namanya. Kalau ada doktor nak tanya penting sangat, kalau tak penting jangan tanya lah. Kalau yang tak penting jangan tanya, saya dah makan belum, kalau boleh janganlah. Benda-benda hukum yang penting sangat perlu jawapan segera. Apa kat situ ahli pengajian Mak Ajah Fatimah, ahli pengajian Masjid Al-Mu'minun. Saya akan jawab on the spot lah. Kalau saya ada masalah. Kalau tak ada tu diri juga. Maaf ya. Baik. Siapa yang nak buku ni tadi, saya ingat boleh ikut saya kat kereta lami lah. Hujan kan? Kalau tak hujan, mana? Hujan. Setakat ni saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Duit tu kan? Tengok dulu. Ada tak ni? Tengok dulu kalau ada kat sini. Kita tengok kat kereta nanti lah. Kalau tak ada, simpan dulu. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah ada ditukar. Saya lupa tadi ada orang beli juga di masjid wilayah.